Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini untuk bab yang terakhir bagi sains tingkatan 4, cikgu akan menerangkan tentang tenaga nuklear. Okey. Ini simbol bagi bahan radioaktif. Kena kenal simbol ni. Okey, penggunaan tenaga nuklear. Tengah pula dah. Tenaga nuklear. Okay. Apakah manfaat sumber tenaga nuklear? Okay, yang pertama manfaat bagi sumber tenaga nuklear ialah menjana tenaga elektrik bagi menggantikan penggunaan petroleum dan juga arang batu. Okay, tenaga yang dihasilkan adalah lebih besar. Yang kedua, tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon. Sinaran mengayon yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang, antaranya perubatan, pertanian, perindustrian. Okay, kita lihat perubatan. Okay, dalam bidang perubatan, sinaran mengayon ini dapat membunuh sel kanser. Yang kedua, mensteril alat-alat pembedahan. Okey, kepada mereka yang tak tahu lagi apa maksud mensteril ni maksudnya membunuh mikroorganisma yang terdapat dalam alat-alat pembedahan. Okey, ini kegunaan sinaran mengayon yang pertama. Kegunaan yang kedua adalah dalam bidang pertanian. Yang pertama, ia dapat mengkaji. Sinaran mengayon ini dapat mengkaji penyerapan baja oleh tumbuhan. Okey. Yang kedua, sinaran mengayon ataupun tenaga nuklear ini dapat memandulkan serangga perosak. Mandulkan dia supaya dia tidak dapat membiak. Okay, yang ketiga dalam bidang perindustrian, yang pertama ia dapat mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okay, dan yang kedua dapat mengawal ketebalan kertas. Okay, boleh ingat tak? Okay, ada 3 kegunaan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian. Ini contoh Okay, seterusnya, manfaat dia ataupun alasan kenapa kita nak guna tenaga nuklear, ia mesra alam. Mesra alam kerana membebaskan gas rumah hijau yang sedikit berbanding bahan api fosil. Kena tahu apa itu gas rumah hijau yang kita telah pun belajar. Okey, karbon dioksida. Okey, itu manfaatlah. Setiap sesuatu itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Jadi kita lihat sisi buruk ataupun kesan buruk sumber tenaga nuklear. Okey, yang pertama, ia boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, menyebabkan kemandulan. Yang ketiga, menjejaskan kesihatan. Yang keempat, kemusnahan ekosistem. Yang kelima, kemusnahan harta benda, nyawa sekiranya berlaku letupan, mengambil masa yang lama untuk stabil, menyebabkan pencemaran alam sekitar jika tidak diurus dengan sempurna. Ini antara kesan buruk sumber tenaga nuklear. Mungkin kita boleh tambah sedikit lagi, ia boleh menyebabkan kanser lah. Inilah, menjejaskan kesihatan itu boleh menyebabkan kanser dan juga mutasi. Okey. Seterusnya kita lihat kepada penghasilan tenaga nuklear. Tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Okey, terdapat 2 cara penghasilan tenaga nuklear, iaitu yang pertama kita panggil sebagai proses pembelahan nukleus.
Dan yang kedua adalah pelakuran nukleus. Okey, kita lihat yang pertama, pembelahan nukleus. So ni gambar. Ini gambarnya. Gambar yang harus kamu ingat. Ya, ini gambar untuk pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus ialah proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil dengan pembebasan tenaga. Okey, boleh ingat tak? Proses pemecahan, pembelahan ni pemecahan nukleus yang berat menjadi nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Ini gambarnya lah yang cikgu suruh kamu ingat, hafal, tahu. Okay, so ini ialah neutron. Namanya neutron. Dia akan membedil satu nukleus berat. Ni nukleus berat lah, ataupun contohnya kita gunakan uranium. Uranium 235. Okay, ni nukleus apa tadi? Nukleus berat. Okay. Neutron tadi dia hentam nukleus berat, lalu terhasillah dua nukleus ringan yang lebih stabil. Okey. Jadi ni nukleus ringan lah. Cikgu short form kan dia. Okey. Kemudian lalu menghasilkan 3 neutron lagi. Dia menghasilkan lagi 3 neutron. Berserta dengan tenaga. Okey. Jadi tindak balas ini dia berantai tau. Berantai. Jadi 3 neutron ni nanti akan hentam lagi satu nukleus berat. Contohlah ada nukleus berat kat sini kan. Ni pun nukleus berat, ni pun nukleus berat. Dia akan hentam lagi. So dia akan berterusan. Ini kita panggil ia tindak balas berantai. Proses ini menghasilkan tenaga yang lebih besar. Tolong ingat, ini adalah pembelahan nukleus. Okey, seterusnya kita lihat kepada pelakuran nukleus. Lakur. Lakur ialah proses pencantuman. Proses percantuman. Gabung. Ikutlah ayat seumpama lah. Proses percantuman dua nukleus radioaktif yang ringan untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat dan disertai dengan pembebasan tenaga. Ini pula gambar dia. Kamu kena ingatlah, kalau kamu tengok soalan gambar bentuk macam ini gambar bagi pelakuran nukleus. Okey, yang ini adalah nukleus ringan. Dua nukleus ringan dia bergabung. Kan? Gabung, cantum. Lalu terhasillah nukleus berat. Okey, ini adalah pelakuran nukleus. Proses ini berlaku pada suhu tinggi, biasanya berlaku di matahari. Ingat, pelakuran berlaku di matahari. Proses ini menghasilkan tenaga yang lebih besar berbanding pembelahan nukleus. Agak-agak boleh ingat tak? Ada dua proses yang menghasilkan tenaga nuklear, iaitu pembelahan nukleus, gambar dia macam ini. Dan satu lagi adalah pelakuran nukleus, gambarnya macam ini. Okey? Jom kita tengok sebentar. Latihan. Apakah kesan kebocoran radioaktif? Berlaku hujan asid, mutasi kepada hidupan, penipisan lapisan ozon, suhu bumi meningkat. So tadi cikgu ada cerita mutasi kan? So jawapan dia adalah B. Okey. Yang keempat. Tunggu keempat je dah. Apakah kesan sinaran radioaktif terhadap kesihatan manusia? Kesan. Cikgu ada cerita pasal stroke tak tadi? Ada tak cerita pasal anoreksia, arteriosklerosis? Cikgu ada cerita tak tadi? Tak ada kan? Yang cikgu ada sebut adalah kanser. Okey. Okey, seterusnya. Raja menunjukkan simbol yang terdapat pada suatu bekas. Tadi cikgu tunjuk dah. Ini gambar untuk bahan radioaktif.
Okey, nombor 5. Rajah menunjukkan proses pembelahan nukleus uranium-235 apabila dibedil oleh zarah X. Apa zarah X tadi? Cikgu dah cerita tadi apa nama dia? Namanya adalah neutron. Okey, dan yang terakhirlah, cikgu rasa yang terakhir dalam video ini. Di manakah pelakuran nukleus berlaku secara semula jadi? Matahari. Okey, sekian sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.